Okay, so salam sejahtera saya ucapkan kepada semua pelajar. Okay, semua pelajar yang cikgu ajar untuk matematik ini. Jadi untuk minggu ini kita akan belajar beberapa perkara yang baru lah. Okay, jadi mulai dengan hari ini kita akan belajar dua benda yang baru, iaitu kita akan mempelajari berkenaan dengan variance dan sisihan piawai. Inilah kalau kamu tengok dalam buku teks kamu ada, kamu tengok dalam buka surat 221. Okay, variance dengan sisihan piawai. Apa itu variance, apa itu sisihan piawai? Jadi pertama sekali cikgu nak introduce kamu apa itu variance. Okay, so variance simbol dia adalah macam ni ya. Simbol dia, lepas tu kamu letak kuasa 2. Manakala sisihan piawai pula simbol dia begini. Sama simbol dia, cuma dia tak ada kuasa 2. Jadi daripada situ kamu tahu sisihan piawai sama dengan punca kuasa bagi variance. Okey, boleh catat yang ini. So sisihan piawai sama dengan punca kuasa bagi variance. Okey, satu lagi yang kamu belajar di menengah rendah ialah kita kira min kan. Apa itu min? Min tu seolah-olah kamu nak cari purata. Min merupakan purata. Okey, apa simbol ini? Ini ialah simbol bagi jumlah. Okey, jumlah X bahagi dengan jumlah N. Itu ialah min yang kita belajar pada menengah rendah. Okey, jadi sekarang kita lihat kepada formula-formula yang ada. Okey, bagaimanakah anda dapat menentukan variance dan sisihan piawai bagi data yang tidak terkumpul? Okey, ada banyak formula di sini. Jadi kamu bagi perhatian formula mana yang kita guna. Okey, yang pertama, kalau soalan minta kamu cari variance, yang ini ialah variance. Baris pertama tu ialah variance, yang bawah ni ialah sisihan piawai. Okey, kalau dia minta kamu boleh guna mana-mana formula, tetapi cikgu lebih suka kamu guna formula yang kedua. Begitu juga kalau dia suruh kamu cari sisihan piawai kan, kamu guna formula yang kedua ni, iaitu jumlah X kuasa 2. Apa maksud ini? Ini ialah data tu kuasa 2, lepas tu kamu jumlahkan semua bahagi dengan bilangan data, tolak dengan X bar tu apa? Apa itu X bar? X bar ini merupakan nilai min dia. Kamu tengok di sini memori saya, X bar sama dengan min data, X bar sama dengan sum of X bahagi dengan N. Kenapa dia panggil sebagai memori? Sebab kamu sudah belajar dalam menengah rendah. Tak tahulah sama ada cikgu kamu sudah ajar ke tidak. Okay, jadi kita tengok contoh 7 ni dulu untuk pengiraan kamu lah. Okay, tentukan variance. Okay, dia minta berapakah nilai variance. Variance ada kuasa 2, sigma kuasa 2. Jadi sebelum kita boleh kira variance, pertama sekali kamu mesti kira min kamu. Min X bar sama dengan jumlah X bahagi dengan N. Apa N tu? N ialah bilangan data. So kamu jumlahkan. Jumlahkan dia. Lepas tu per dengan berapa bilangan dia? 1, 2, 3, 4, 5. So bahagi dengan 5. So berapa kamu dapat? Kamu akan dapat jawapan dia adalah berapa? 4.4 kan? Okey, dalam buku teks ada lah. Cikgu cuma ulang balik lah. Okey, dia merupakan 4.4. Lepas tu kita nak cari variance. So sekarang daripada min kamu nak pergi ke variance macam mana? Okey, variance simbol dia kuasa 2. Nak pergi ke variance, tengok apa formula dia. Ini formula variance kan? So formula variance ialah jumlah X kuasa 2 per N tolak dengan X bar kuasa 2. Apa X bar tu? X bar tu adalah nilai min yang kamu baru kira ni, iaitu 4.4. Okey, jadi macam mana saya tulis yang jumlah X kuasa 2 tu dulu? Okey, kamu tengok ini 2 kan? Kalau X kuasa 2 dia macam mana saya tulis? 2 kuasa 2 tambah seterusnya 4. 4 kuasa 2
campur 5 kuasa 2, 5 kuasa 2 campur dengan 6 kuasa 2. Semua itu kamu bahagikan dengan berapa bilangan dia? Masih 5. Jadi apabila kamu kira ini dalam kalkulator, pastikan hati-hatilah semua tu di atas. Dan dia akan tolak dengan nilai min. Apa nilai min tu? Min ialah 4.4. Jangan lupa min tu ada kuasa 2. Ada kuasa 2 sini. Ini ada kuasa 2. So 4.4 pun kuasa 2. Jadi kamu kira sekaligus. Kalkulator, kalau kalkulator kamu jenis ini, tak ada masalah lah, kamu boleh kira sekaligus. So kira sekaligus berapa jawapan dia. Kalau jawapan dia panjang sangat, kamu ambil saja 2 tempat perpuluhan. Jadi jawapan dia akan dapat 1.84. Itulah cara pengiraan dia. Okay? Kalau kamu rasa kamu nak cuba sendiri, kamu pauskan ataupun berhentikan video tu, kamu kiralah setelah mendengar penerangan daripada cikgu. Okay, itu cuma setakat varian. So sekarang cikgu nak ajar kamu macam mana kamu nak kira sisihan piawai. Tadi kamu sudah susah-susah kira varian kan. Okay, andai kata dia minta lagi satu kehendak soalan. Dia suruh kamu kira sisihan piawai. Apa simbol dia? Sisihan piawai, simbol dia adalah macam ni kan, tanpa kuasa 2 tu. Jadi kamu tak perlulah guna ni. Sekiranya dia sudah minta kamu kira varian, okay, dan kamu nak kira sisihan piawai, tak perlulah guna formula ni. Kamu just gunakan pengetahuan yang atas sekali yang cikgu share tadi, iaitu yang ini. Varian sisihan piawai sama dengan ni. Yang ini ya. Sisihan piawai sama dengan punca kuasa bagi nilai varian. Jadi saya tahu sisihan piawai sama dengan punca kuasa bagi nilai varian. Kamu ambil saja nilai varian. Apa nilai varian yang kamu dapat tadi? 1.84 kan. Kamu punca kuasakan dia, gunakan kalkulator, kira. Itulah jawapan bagi sisihan piawai. Okey. Itu ialah cara kira ketiga-tiga dia lah. Okey, kita pergi ke contoh ke-8. Contoh ke-8 ni apa dia minta? Dia terus minta kehendak yang ketiga kan, iaitu dia terus minta kehendak yang ketiga. Okey. Hold on. Okey, ada technical problem. Okey. Sudah kembali. Okey, dia terus minta sisihan piawai. Kalau dia terus minta sisihan piawai, kamu tak ada cara yang lain lah. Bermaksud apa yang kamu perlu kira? Kamu perlu kira min dulu. Kira min. Perlu kira varian ke tidak? Tak perlulah. Kamu boleh guna formula nantilah. Ada formula di atas. Ada formula dia. Kalau kita perhatikan formula dia kan, formula ini dengan ini sebenarnya sama. Cuma dia tambah punca kuasa kan. Kalau kita tengok dalam dia sama kan. Bermaksud sisihan piawai sama dengan punca kuasa bagi varian lah. Sebab ini dalam ni sebenarnya sama dengan nilai varian. Okey, so kita akan guna formula tu nanti lah. Okey, tak perlu kira varian lagi, kita terus gabungkan. Jadi apa yang kamu perlu ada? Kamu kira min dulu. Okey, min ialah jumlah X bahagi dengan N. Mana dapat formula tu? Formula tu kamu sudah belajar di menengah rendah. Ada di tepi ni. Di bahagian memori saya ni. This one. Dalam buku teks pun ada. Okey, so kira dia. Jumlahkan semualah. 5, 7, 8, 8. Kamu tulis habis jangan tulis macam cikgu ni. Cikgu just nak jimatkan ruang lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bahagi dengan 10. Okey, so kirakan dia berapa? Okey, so kita kira 11.8 lah. Semua ni sudah ada dalam buku, cuma cikgu terang balik lah. Okey, supaya kamu faham. Okey, perlu kira varian ke tidak?
Boleh juga kamu boleh pergi kira varian. Okey, macam mana kira varian dia? Kalau kamu tak mau kira varian pun sebenarnya boleh, sebab soalan ni minta tentukan sisihan piawai. Tetapi nanti kalau dalam soalan tu, soalan latihan kamu tentukan varian dan sisihan piawai, kamu gunakan cara atas lah. Okey, tak apa. Cikgu gunakan cara yang seperti contoh 7 lah. Okey, kita kira varian dulu. Varian ada kuasa 2 simbol dia. So, apa formula dia? Jumlah X kuasa 2 per N bahagi dengan, tolak dengan min. Min kuasa 2. Jadi, kamu kira lah. 5 kuasa 2 tambah 7 kuasa 2. 8 kuasa 2 tambah, tulis semua kuasa 2, tambah 20 kuasa 2. Banyak tu. Jadi, pastikan kamu hati-hati. Tulis dia semua benda tu kamu perlu tulis lah. 10 jangan kuasa 2 yang bawah tu. Jumlah jangan kuasa 2. Cuma dia punya data-data tu kamu kuasakan 2 dan jumlahkan di sebelah atas. Tolak dengan apa nilai min tadi? Nilai min ialah 11.8. Jangan lupa kuasa 2 dia. Ini ada kuasa 2. Jadi kamu mesti tulis kuasa 2 juga. Okey, ini pun hati-hati seperti peringatan cikgu tadi. Letakkan kurungan. Okey, kira dia berapa. Jadi apabila kita kira, kamu sepatutnya dapat 21.56 lah. 21.56 cikgu jimatkan penerangan lah, cikgu rujuk kepada buku lah. Jadi last kali kita nak kira sisihan piawai. Sisihan piawai simbol sama, tak ada kuasa 2. Bermaksud sisihan piawai kan merupakan punca kuasa bagi varian kan. So, ambil nilai varian, punca kuasakan dia. Kamu akan dapat 4.643 lah. Ingatlah, itu kalau data dia adalah data yang tidak terkumpul. Data tak terkumpul beginilah maksudnya. Kalau dia bertaburan macam ni. So itu yang pertama yang kamu belajar. Jadi itu sahaja untuk part yang pertama ni. Kamu belajar dulu macam mana kira tu. Itu ialah bahagian yang pertama. So selamat belajar.